Okey, dan selain itu juga Ustaz, saya akan beri peluang laluan kepada mereka yang sedang menyaksikan live Facebook kita untuk ajukan soalan-soalan ya Ustaz. Yang Okey, boleh jawab saya jawab, yang tak boleh jawab saya tak tahu. Mana Ustaz Don punya pengalaman yang cukup luas sekali. InsyaAllah. Okey Ustaz, saya akan beri peluang kepada Syahid. Mungkin beliau juga ada soalan dan juga pengalaman yang ingin berkongsi atau bertanya pada Sila Ustaz. Encik Syafiq. Silakan Syahid dan juga Syafiq. Saya dulu Syafiq dulu? Mana Mana-mana boleh. Silakan. Saya tanya dulu boleh Okey. Ya Ustaz. Pertama kali terima kasih Ustaz Ni kira Sama-sama. terkesima ni betul. Saya pun teruja 3 orang ada dengan saya. Dapat kawan baru, sahabat baru. Masya Allah. Ustaz, soalan saya ni, saya dan Syafiq ni kira kita ejen hartanah. And biasalah dalam ejen hartanah ni dimaklumkan kadang-kadang bila kita close satu deal ataupun kita jual ataupun kita beli rumah, pendapatan tu alhamdulillah lah agak baik. Dan Betul? soalan saya ni, Saya maklum itu, saya tahu. Ustaz maklum Masya-Allah. Mesti kalau satu rumah dia ni kita cerita ni bukan apa. Kita mana nak tahu ada orang yang sekarang dalam keadaan PKP, dia tak ada pendapatan. Mungkin benda ni boleh jadi pendapatan untuk dia. Betul. Kalau satu rumah you boleh close deal macam dekat Malaysia. Kalau you close deal satu rumah harga, let's say lah kita ambil yang very easy number, 500,000. You orang bagi 3%. 500,000 3% banyak kot. Wow, Masya-Allah. Berapa? Mana kalkulator? Mana kalkulator? Kira Saya kira kalau 500,000 no, 3%. Kali 3%. 15,000. 15,000. You close deal satu rumah. Kalau hari tu you boleh dapat 2 rumah, senyum lebar. Lebar senyum. Apa semua? Betul. Balik pada soalan saya ni kan. Dan biasanya lah kita akan tengoklah social media ni kan. Sekarang kan luas, semua orang boleh nampak. Ya, kadang-kadang kita sebagai ejen hartanah ataupun sebagai business people kita kadang-kadang dapat hasil yang baik. Kita mungkin ada orang yang nak share pendapatan mereka. Dia akan tulis itulah macam 5 figure income, 6 figure income, millionaire. Tapi dengan kadang-kadang bila dia tunjuk tu dengan niat kereta mewah, rumah mewah, dengan niat nak kasih inspirasi kepada orang. Jadi yang mungkin boleh kasih orang motivation untuk kerja keras, untuk sampai ke tahap tu lah. Tapi persoalannya kan antara menjadi satu inspirasi dengan jadi riak. So bagaimana tu kita nak handle perasaan dua-dua ni lah. Nak share, kita nak kasih orang semangat, nak kasih orang inspirasi. Tapi dalam masa yang sama pula kita ada dilema ni. Nanti orang cakap kita riak pula kalau untuk tunjukkan achievement kita. Dengan masa yang sama pun bila kita tunjuk achievement, kadang-kadang kita nak bilang orang yang track record lah. Jadi kita ni credible. Orang tahu yang kita boleh bikin kerja. Tu pun satu sudut yang lagi satu lah. Kenapa kita perlu share benda-benda sebegini. Jadi kita perlukan pencerahan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam saya businessman. You are a businessman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abang Syahid, ini satu soalan yang baik dan semasa. Ini satu soalan baik dan semasa. Okey, pertama ada 2 kat situ. Pertama, melakukan kejayaan, melakukan cemerlang dalam kerjaya. That means you are a good seller ataupun a good person which you can sell dengan memberikan you pendapatan yang lumayan. That means you are a good person. Itu satu orang yang bagus dan itu sepatutnya diinspirasi oleh orang. Kata-kata yang selalu saya kongsi dengan semua orang ialah jangan mengejar kejayaan. Sebab ramai orang yang dia nak kejayaan, dia tikam orang, tipu orang, tolak orang. Sebaliknya, jadilah orang berjaya. Kejayaan akan sampai kepada anda. Kita kena jadi orang yang berjaya. Kita kena ada sifat orang berjaya, kita kena ada skill orang yang berjaya, kita kena ada attitude orang yang berjaya dan kita kena ada knowledge orang yang berjaya, baru kejayaan boleh sampai dekat kita. Kalau kita mengejar kejayaan, fokus untuk end result sahaja semata-mata, maka apa saja yang membolehkan kita berjaya kita akan buat. Tipu orang, ambil rasuah, makan duit bawah meja, black market, jual orang, jual kawan-kawan kita, pelepaskan diri kita, tolak kawan-kawan kita. Itu semua berlaku hari ini. Betul.
kebanyakan orang antara dua benda yang biasa berlaku dalam hidup saya yang saya tahu pengalamannya, bukan saya tapi orang keliling saya. Pertama, guarantor. Dia garanti kawan dia anggap dia orang baik, kawan dia buat tak nak, lari, buat jahat, lari, tinggal guarantor. Kesian guarantor yang kena bayar. Yang kedua, tikam kawan dia pada belakang. Sebab kawan, maka suruh ambil ni, buat ni, kita ni berjaya-berjaya, sedangkan dia dah ada second plan, dia tinggal kawan ni terkontang-kanting. Ni semua tak mau macam ni. Jadi sebab apa? Sebab mengejar kejayaan. Tapi if you jadi orang yang berjaya, maka you akan aturkan plan. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi it means that you are a good person. That means you are a good person which you can gain good money, you boleh ada kereta, you boleh tunjuk dekat orang. Okay. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat yang Allah beri, kamu kena cerita dekat orang. Ini satu ayat Quran. Ayat Quran surah Wad-Duha. Ayat akhir surah Wad-Duha kan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala takhaf wa amma sa'ila fala taqwa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat yang Allah bagi kepada kamu, kamu kena cerita dekat orang. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi. Saya adalah rezeki hari ni, mak. Saya nak kongsi sikit dengan mak. Mak kata, hang betul ke ada duit ni? Ada, mak. Semalam saya dapat jual satu rumah. Dapatlah dia bagi 10,000 kat saya. Mak, ni saya nak bagi kat mak 2,000. Mak belanjalah. Tak cukup, mak bagi tahu dekat saya. Mak kata, 2,000 ni dah awal-awal tak cukup. 5 baru cukup. Tak ada lah mak bapak macam tu. Itu dialog saja. Jadi bila jadi macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, means you are a good person dan you are doing good. Okay, good. Itu yang pertama. Maka bila you jadi macam tu, you rasa saya nak kena share dengan orang. So sharing is caring. So saya nak kena share dengan orang how I did my work supaya orang tahu saya. Sama macam you buat business. Bila you buat business, at least you kena ada credit card dengan you ada loan untuk pinjam beli kereta yang mewah. Sebab baru orang tahu kata you punya company berkapasiti untuk bayar dan melaksanakan bisnes. Understand tak? Bila you satu company yang tak ada track record money yang boleh berkolaborasi dengan orang lain, jadi orang tak tahu you ni songlap duit ke, buat lari duit ke, orang tak tahu. But if you ada satu, contohnya you beli, ini yang cerita dekat saya ni adalah kawan-kawan saya di Malaysia ada satu company tayar nama SNR Tayar. Dia company yang orang Islam, dia buat tayar. Toke dia bermula daripada repair tayar bawah pokok. Sekarang di Malaysia dia antara yang besar company tayar dia. Masya-Allah. Tadi saya baru jumpa dengan toke dia. Haji Mazlan nama dia. Saya baru jumpa dengan dia. Baru jumpa tadi. Dia remind saya banyak kali. Dia kata, Ustaz kena faham bila orang bisnes dia beli kereta besar, Ustaz kena faham satu benda. Beli kereta besar adalah nak tunjukkan you ada komitmen dengan bank. If bank percaya dengan you, maknanya you are doing a good business. Itu orang semua kena faham dulu benda tu. Jangan kita kata, Pak, beli kereta besar, kira saya buat bisnes nak tunjuk ke orang, Ustaz, apa? Kita pun ada, maaf Ustaz, kita ada soalan-soalan juga ya daripada FB. Banyak peminat-peminat Ustaz tu ni. Bagi jawab hak syahid dulu boleh tak? Boleh, silakan. Jadi point dia ialah, pertama yang salah ialah bila kita menunjuk. Bila kita tunjuk jalan, dia tak menunjuk. Okey, tengok saya bagi istilah elok-elok. Never look down to people. Only, tengok elok-elok, never look down to people. Only you look down if you willing to help them. I like the words, yes. Contoh. Kita tak boleh memandang rendah pada orang. Tapi kita kena pandang rendah kalau kita nak tolong angkat orang kat bawah, nak angkat naik. Masya-Allah. Dengan diri kita sendiri kita rendahkan. Jadi kita memandang rendah salah, tetapi merendahkan pandangan untuk tolong orang, then that's a good benda yang you kena buat. So tapi benda ni semua is a very thin line. Dia ada satu garisan halus yang memisahkan antara dua ni. If you sila, you masuk either side. You tak boleh either this side or this side. Okay, dia tak boleh you duduk di satu side tanpa mengabaikan satu side lagi. Sebab dia ada satu
very thin line yang akan memisahkan antara dua tadi tu. So itu yang pertama. So yang pertama ialah bila you berjaya, you nak share dengan orang macam mana you berjaya. Salah satu cara dia ialah you nak tunjuk what you get bila you buat macam ni. Step A, step B, step C. Right. Yang kedua ialah riak. Riak bila you gain sesuatu yang menyebab okay, macam ni. Apa maksud riak? Riak ialah bila kita memandang, kita tengok apa yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata. So riak ni dia adalah satu benda yang kita memandang benda yang ada pada kita tu lebih daripada orang lain dalam keadaan kita memperkecilkan orang. Nak tunjuk kata kita terror. So bila orang yang nak tunjuk kita terror ni, macam mana kita nak bezakan dia dengan orang yang nak menolong orang? Dia adalah pada attitude. Sebab itu untuk satu orang nak develop diri dia kena develop 3 benda ni. Ask. A-S-K. Ask. Attitude, skill and knowledge. So knowledge kita boleh dapat benda yang sama. Knowledge, I read the same book macam you, Rich Dad dengan Poor Dad. You baca Rich Dad, Poor Dad. So you will dapat ilmu yang sama dengan saya. Ataupun you baca buku Starbucks. How dia punya 6 prinsip dia. Macam mana dia start dengan make it your own. And dia ada prinsip-prinsip. So kalau saya baca knowledge tu, you baca knowledge tu, we are gaining the same knowledge. So knowledge boleh jadi sama. Skill boleh jadi sama. I boleh flip my skateboard, you boleh flip your skateboard. Then we are doing the same skill. Yang bezanya ialah attitude. Yes. Inilah yang membezakan di antara Cristiano Ronaldo dengan Messi. Ini dah masuk bola ni. Okey, saya tukar. Peminat tu. Inilah yang membezakan di antara Taufik Batisha dengan artis-artis yang lain. Inilah yang membezakan di antara Ultimate orang Singapura juga kan, Singapura dengan artis-artis yang lain. Sebab apa? Attitude. Dari segi knowledge, dari segi skill, rapping skill, dia rap dia, this is the same. Tapi yang bezakannya adalah attitude. So inilah attitude yang semua orang kena belajar. Yang hari ini ada problem pada orang yang mencapai kejayaan kerana attitude-nya belum settle. Inilah yang sangkut pula dengan yang Puan Ana punya sinopsis Puan Ana baca tadi kepada kita. Nabi mula perniagaan seawal umur 20 tahun. Tambahan kepada Puan Ana, Nabi terlibat dengan perniagaan pada umur 11 tahun. Terlibat dengan hubungan, kan perniagaan adalah muamalat. Muamalat means hubungan. Muamalat dia adalah saya dan anda. Me and you and a third person. So ini adalah muamalat. So muamalat, Nabi terlibat sejak dari awal 7 tahun sebab Nabi mengembala kambing. Nabi bukan mengembala kambing Nabi sendiri. Nabi mengembala kambing untuk orang. So it shows that you have a muamalat. So Nabi bermula muamalat seawal 7 tahun. Terlibat dengan perniagaan jual beli barang pada usia 11 tahun. Dan menjual barang orang dengan keadaan dipercayai adalah pada usia 25 tahun. 20 tahun ke 25 tahun. Dan menjadi seorang yang diiktiraf oleh seluruh Mekah sebagai orang yang amanah ada orang umur 35 tahun. So can you imagine macam mana Nabi learn to convince people. So this is what we call the art of convincing. The art of convincing yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada masa Nabi hidup sebagai seorang peniaga. Sebab tu Puan DJ Ana kata tadi, tawakal untuk orang yang buat bisnes adalah terlalu tinggi. So tawakal dia tak termasuk dalam knowledge, dia tak masuk dalam skills. Tawakal adalah attitude. Sebab itu kalau sangkutkan lagi dengan DJ Ana, kalau kita tengok orang ada arak dan kita tinggalkan majlis, itu adalah warak. Itu adalah tawaduk kita, warak kita dalam agama. Sebab tu berat untuk tinggalkan. Kalau boleh tinggalkan, awak seorang yang warak. Awak orang yang alim, hebat. Bukan semua orang boleh buat. Jadi bila kita tak buat, kita tetap ada, kita duduk dalam hukum yang harus. Kita orang biasa. Nampak tak? So benda ni terduduk dalam attitude kita. Macam mana kita nak tinggalkan majlis, macam mana kita nak tunjuk. Okay. So dari segi macam tu, saya bagi tahu tadi, orang yang nak buat macam ni kena berhati-hati sebab dia ada thin line dekat situ yang boleh membezakan. Kita tak boleh tuduh orang riak.
Ingat, kita tak boleh menuduh orang yang seagama dengan kita untuk riak. Kalaulah dia ada 10 benda, 9 benda nampak macam riak, 1 benda nampak macam tak riak, kita kena cenderung kata dia tidak riak. Sebab dia orang Islam sama dengan kita. Boleh faham? Nampak Islam ajak kita macam tu. Cuma, saya dah jawab yang tadi semua clear. Saya dah jawab persoalan Abang Syahid tadi clear daripada awal sampai hujung. Very clear, Ustaz. Saya nak tambah satu je. Dalam beratus-ratus buku yang dikarang tentang kejayaan melakukan bisnes, seyakin saya lah, tidak ada satu pun buku yang menuliskan strategi terbaik nak membuat pemasaran adalah dengan menunjukkan harta kita. Ya, betul. Jadi maka businessman kebanyakannya yang berjaya. Seperti contoh antara yang saya ambil adalah Abang Irfan Khairi. Irfan Khairi adalah seorang businessman internet yang hebat. Sebelum orang lain, umur 25 dia jadi millionaire. Dia lebih awal bercakap tentang bisnes online daripada semua orang yang ada hari ini. Dia sekarang menetap di Abu Dhabi, Dubai. Dia duduk di sana dengan bisnes dia. Umur dia 35 tahun, dia dah ada multi-million company. So dia satu orang yang, orang macam ni berhak bercakap. Bukan saya. Jadi saya quote balik kata-kata Abang Irfan Khairi. Dia kata apa? Dia kata, tidak ada satu strategi pun yang digunakan dengan meng-highlightkan kata menunjukkan harta adalah strategi terbaik untuk berjaya. Dia adalah strategi. Tetapi bukan strategi yang akan bertahan lama. Wallahu a'lam. Agree sangat. Masya-Allah. Jadi Ustaz ya, inilah salah satunya program ni yang saya ketengahkan. Jadi jelas sekali sebenarnya seperti mana Ustaz beritahu kita tadi, kita tak perlu pamerkan apa yang kita ada. Cukup dengan kerja keras kita. Dan tadi kalau sempat saya petik kata-kata Ustaz, I really like your words. Kalau kita tidak boleh membantu orang, kita rendahkan diri kita, kita bantu orang lain. That's why I hope this program juga akan sedikit sebanyak membantu anda semua, termasuk diri saya juga. Kita sama-sama buat yang terbaik dan menjadi yang terbaik, walaupun definitely kita tak sempurna. Baik Ustaz, saya sebenarnya ada soalan. Okey, tapi saya akan beri peluang kepada Syafiq dulu. Tapi sebelum tu Ustaz, ada juga yang melambai-lambai kepada Ustaz seperti Asia Kasim, Rohaizat Hasan. Dia cakap Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada juga ya anda di luar sana yang ingin mengajukan soalan-soalan di Facebook Live bersama dengan tetamu undangan saya, Ustaz Don Daniel yang cukup hebat penceramah beliau, dipersilakan. Okey, sebelum saya ke soalan saya seterusnya, saya silakan Syafiq, mungkin beliau ada soalan ingin diajukan kepada Ustaz Don Daniel. Silakan. Ya, Alhamdulillah. Ini saya punya turn Ustaz So lain memang tak adalah pasal property juga Ustaz. Okey, ni kisah ni pasal jual beli rumah juga. Jual beli rumah ni memang dia punya trend. Kalau macam saya sebagai mewakili penjual. Okey, mewakili penjual. Jadi biasanya kalau kita nak lakukan rumah kita, okay, kita akan cakap okay, we are selling at 400,000, contoh je 400,000, okay. So then pembeli pula bila datang berduyun-duyun, mereka tak sabar untuk offer lah rumah yang saya jualkan ni. Jadi pada pihak saya pula, kita memang ada this trending tau, whereby kita kasih tahu pihak pembeli, rumah ni sebenarnya dah ada offer tau. Dah ada offer 450,000, dah ada offer 420,000. Padahal memang sebenarnya tak ada. Okay? The intention is memang niat kita untuk supaya mereka ada rush untuk offer dan supaya mereka boleh berikan kita harga yang lebih baik daripada apa yang kita market. Jadi trend macam gini Ustaz ya. Memang ada, tak semestinya yang kita cakap dah ada offer 420,000, dah ada offer 450,000. Tak semestinya tak ada orang offer, tapi memang kadang-kadang ada juga yang dah ada offer. Tapi the question is that what if let's say macam kita bagi sebagai ejen rumah kita gunakan this teknik strategi untuk pancing pembeli supaya mereka dapat rush untuk beli rumah kita dengan harga yang kita tetapkan tadi. Sebenarnya tak ada. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jawapan yang paling tepat mesti kena rujuk fatwa Singapura. Kena rujuk fatwa Singapura dulu. Okay?
Itu jawapan. Mungkin ada yang sempat rujuk dan boleh share dengan kita dalam Facebook, tengok apa yang ditulis oleh Mufti Singapura. Sebab Singapura memang dari segi kita orang Malaysia, banyak buku-buku terjemahan. Contoh atas tu daripada Mufti Syed Ahmad Basmeh, memang kita Syekh Syed Ahmad Samaid Singapura punya, memang itu adalah antara buku rujukan kita. Banyak sebab apa? Memang ulama-ulama Mufti Singapura antara yang dihormati kerana penulisan-penulisan mereka, terjemahan-terjemahan mereka yang lebih mirip dengan bahasa Arab. Memang kita macam seronok. Memang itu jadi buku rujukan kita. Jadi saya bagi tahu kata yang pertama, hukum hakam mesti kena rujuk Mufti Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya boleh katakan daripada persoalan abang tadi, saya nak jawab dengan satu dulu cerita. Saya nak tanya, apa hukum untung 100%? Cepat. DJ Ana, apa hukum? Saja, ni bukan saya orang tanya, ada pula tanya ni. Oh, ini macam classroom. Kita tanya dulu kan. Relax dulu tanya. Okay, apa hukum untung 100%? Contoh, saya beli rida ni harganya RM20. Saya jual harga dia RM40. Saya untung 100% untung. Memang untung. Beli RM20, jual RM40. Orang beli pula tu. Apa hukum dia? Oh, apa hukumnya Ustaz Okey, ni kecil. Okey, saya beli motosikal. Saya beli motosikal harganya RM3,000. Second hand motor. RM3,000 saya beli. Okey. Disebabkan saya beli. Jadi motor tu dah jadi motor Ustaz Don. So saya jual motor tu dengan harga RM6,000 dan ada orang beli. So saya untung 100%. RM3,000 modal, RM3,000 untung. Apa hukum dia? Tu bagi nampak. Tadi tunjuk rida, sekarang tunjuk motor. Jadi nak tanya dulu Puan Ana, apa hukum dia? Okey Ustaz, tentang Ustaz ni kan saya teringat pada surah An-Nisa. Okey, apa dia surah An-Nisa? Ayat 29 hingga ke 30. Apa dia kata? Okey, dia berkata, wahai, betulkan saya kalau saya salah ya Ustaz? Okey. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu kecuali harta itu diperoleh dengan jalan niaga yang ada saling kerelaan dari antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih kepadamu, dan sesiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Wallahu alam. Penjelasan Ustaz. Jadi apa hukum dia? Tak boleh. Tak boleh sebab batil. Makan harta secara batil. Itu Syahid? Saya? Saya rasa al-aslu fil asya' al-ibahah. Itu kawaid Ustaz tadi. Hukum asal sesuatu dibolehkan. Maka bolehlah jawapan dia. Boleh. Abang Syafiq. Saya serahkan pada Ustaz lah. Takut kan? Tai Chi balik. Takut kan? Okey, ni saya nak bagi tahu. Puan Ana jawab, sebab pada pandangan Puan Ana, kenapa kita nak kena makan untung 100%? Kerana kita orang Islam, kita boleh bagi bantu kawan-kawan kita, rendahkanlah harganya supaya orang boleh bantu orang Islam. Betul? Maka itu dianggap sebagai batil. Kalau Syahid kata, di situ tak nampak pun salahnya sebab saya yang nak meniaga rumah nampak macam okey-okey saja. Mungkin hukumnya harus. Abang Syafiq macam Piramli. Bukan Piramli, apa dia? Ajis baca bunyi Arab, Udin baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. Macam dekat Malaysia sekarang ni tengah cerita Piramli. Dekat Malaysia sekarang tengah cerita Piramli. Saya pun tak tahu cerita apa, tak ada nak tengok lagi. Okey, sekarang saya nak bagi tahu saja. Apa dia? Pertama, tahukah kita bahawa ada sahabat Nabi yang menjual dengan untung 100%? Antara kita dengan sahabat Nabi, sahabat lebih arif hukum hakam syarak daripada kita. Jadi seorang sahabat dalam satu hadis atau kama qal, nanti Puan Ana, sebab Puan Ana tadi boleh baca ayat Quran tadi, jadi nanti boleh jadi cari dalil yang saya sebut ni juga. Suatu hari sahabat Nabi beli 2 ekor unta dengan harga berapa dirham? Adalah dalam berapa dirham? 200 dirham kalau lebih kurang macam tu. Dia jual balik seekor unta harga 200 dirham.
Jadi dia jual 2 ekor unta harga 400 dirham, untung 100%. Ini ada hadis. Jadi untung 100% di dalam Islam ada. Jadi siapa yang itu kita nak bagi tahu tadi, macam orang kata, alah tapi ustaz, kan kita sesama Islam. Bab sesama Islam itu attitude. Jangan kita marah orang dalam keadaan kita tidak membezakan di antara hukum dengan attitude. Kalau Abang Syafiq jual rumah harga 400, dengan kaedah dia nak bagi tahu kata rumah begini kebiasaannya orang, sebab Abang Syafiq berapa lama dah kerja jual rumah? 15 tahun. Orang 15 tahun, you tengok rumah pun you boleh tahu ni harga berapa. Betul tak? And you boleh tahu kalau rumah macam ni, orang boleh main, boleh tawar easily lah berapa-berapa saja. Betul tak? You tak akan kata dekat orang harga rumah 400,000. You tak akan kata ada orang offer 600,000. You cakap macam tu, siapa seorang pun tak akan beli. Betul tak? Betul. Sebab that price is unsunkerable. Okay? Unsunkerable. Reasonable, not reasonable. Tak reasonable, tak reasonable. Sebab you not acceptable. You akan kata pun bila you rasa pengalaman 15 tahun, kalau aku kata macam ni, memang akan ada orang offer aku banyak macam ni. Kalau aku kata dekat orang macam ni, sebab kalau rumah 400,000 misalnya, takkanlah orang yang tak ada duit tiba-tiba nak main beli rumah 400,000. Kecuali orang tu dia tak ada duit, dia tak mampu, dia boleh beli 100,000 saja, tiba-tiba dia nak beli rumah 400,000, dia suruh kita jual, bang murah lah sikit, 200,000 sudah lah. Kalau lagu tu tokek balak pun tak mau jual balak lah. Betul tak betul? Jadi kita kena faham benda ni, sebab macam contoh hari ni, bila kita berniaga, contoh maaf, orang tengok Abang Syafiq, saya bagi contoh Abang Syafiq lah, sebab soalannya anda Abang Syafiq, jadi kita bagi contoh Abang Syafiq je lah, Abang Syafiq tak apa jangan marah saya Orang kata kat Abang Syafiq, Syafiq ni semua cara perkiraan Yahudi semua ni. Orang selalu kata. Betul tak? Jual rumah mahal-mahal kat orang Islam ni Yahudi punya cara ni. Kita tanya dia balik, abang, kalau cara orang Islam macam mana? Dia kata kalau rumah macam ni patut tolak kat orang 200,000 ya. Tanya dekat dia, abang, tuan rumah pun jual kat saya 400 bang. Dia mesti terdiam. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak mahir dalam bidang ini. Sebab itulah tadi kita dah kata, benda yang mutasyabihat tak ramai orang tahu. Dia kena tanya orang yang tahu. Saya biasa terlibat dalam kes macam ni. Bila orang kita tengah berniaga, orang kata dekat kita, kamu ni letak harga Yahudi mahal. Kita tanya dekat dia, kalau cara Islam macam mana? Takkan bagi percuma pula. Nampak tak? Kita tak faham benda tu. Kita tak faham benda tu. Sebab apa? Kita tak biasa berniaga. Kita hanya sedap mulut sahaja. Kerana kita sangka bila dengan cara kita buat macam tu, and then contoh lagi orang marah dekat Abang Syafiq. Syafiq, kau kenal Syafiq? Syafiq fokus. Syafiq fokus. Kenapa Syafiq fokus? Adakah dia jual rumah dekat kawasan tu 400,000, dia tolak 420,000? Kawasan mana dia kata? Kawasan yang dekat dengan airport tu, dia kata. Kalau kawasan dekat airport tu biasa orang beli 450 pun ada juga. Yalah aku tahu. Tapi Syafiq jual 420,000. Patut dia jual 300 saja. Kalau orang macam ni, kita akan tanya lagi, abang nak beli ke rumah yang Syafiq jual itu? Kalau dia jual 300? Tak ada lah saja je kata. Nampak tak? Orang macam ni merosakkan sistem ekonomi orang Islam. Orang macam ni lah duri dalam sistem ekonomi. Dia bukan nak beli pun. Dia tak mau buat apa pun. Dia hanya nak pelepah. Dia macam ni. Ada orang dalam kehidupan. Ni okey, minta maaf. Saya sembang ni, saya tanya dulu. Jangan marah saya. Semua penonton, jangan marah saya. Dengar dulu. Sebab kita bukan buat majlis ni nak marah orang, nak hina orang. Kita nak bincang satu persatu. Sebab itu kita still open untuk perbincangan. Okey, Abang Syahid umur berapa? Saya 30... umur dah lupa pula 36. Sama. Okey, Abang sama, Syafiq. masya-Allah. Abang Syafiq umur apa? Saya pun lupa. 30 juga kah atau dah 40? Sudah 40. Okey. Puan Ana? Biarlah rahsia Ustaz. Biarlah. Baik, saya nak bagi tahu macam ni. Kebanyakan orang-orang yang mana berada dalam dunia bisnes yang dalam usia mereka dah terlalu dewasa. Tetapi bisnes mereka so-so saja orang kata. Orang macam ni dia akan mula mencari mana poin yang boleh aku perendahkan Syafiq, perendahkan
Sebab dia rasa dia dah dewasa, patutnya orang mai beli kat aku, bukan beli dekat Syafiq. Macam mana beli dekat Syafiq? Nampak tak? Atau orang yang tak pernah duduk dalam mana-mana dunia bisnes, tetapi dia ada internet dekat tangan dia. Dia baru mula tahu, rumah ni ada ni, kawan ni mula ada yang ni. Jadi dia mula nak ceburkan diri, dia mula nak buat bising. Orang-orang macam ni sebenarnya dia merosakkan ekonomi orang Islam. Sebab itu dalam sistem ekonomi orang Islam, antara perosaknya adalah orang Islam sendiri yang tak ada ilmu. Dia jerit, dia habaq ke orang, ini apa ni? Saya biasa tahu abang, confront orang macam ni. Bila dia mengata dekat kita, kan kita, saya ada restoran. Saya ada restoran, saya punya travel, saya punya anak syarikat universiti yang saya tengah bekerja. Yang lain semua saya punya side business yang saya linkkan dengan pejabat saya supaya tak berlaku conflict of interest. Soalannya ialah, bila kita buat perniagaan, orang akan kata kita, apa ni jual harga Yahudi? Orang nak makan pun jual mahal-mahal. Kita pergi jumpa dia, kita tanya, abang, kalau harga orang Islam berapa? Dia, kita beralih je, dia lari. Apa makna dia? Orang macam ni, dia nak bersuara, dia nak bersuara aja. Dia beli pun dia tak mau. Jadi kita pesan kepada semua yang menonton kita hari ni, jangan jadi orang macam tu. Kerana orang macam ni akan merosakkan ekonomi Abang Syafiq, akan merosakkan ekonomi Abang Syahid. Bila kamu bubuh ke orang, kakak, to build a trust it take years. To build to demolish the trust, ataupun kita kata to break the trust, it only take you 2 minutes or 1 minute. Do you know that only 60 seconds in internet, laporan tahun 2019 dalam tulisan saya, tahun 2019 mengatakan 60 saat sahaja sebanyak 18 juta mesej diantar ke seluruh dunia. Hanya 60 saat, 18 juta. You bayangkan kalau you kata Syafiq jual harga Yahudi, you sebarkan kepada 18 juta orang dalam masa 1 minit. Apa jadi pada orang yang baik macam orang Syafiq yang tengah jual dalam keadaan dia betul sistem dia, you yang tak tahu. Wah, ini you kena jawab ke akhirat esok. You kena jawab ke akhirat esok bila you buat macam ni. Bayangkan macam orang yang buat dropship. Kan macam kawan-kawan kita artis-artis yang berniaga, dia letak dengan harga yang elok kan, kawan-kawan kita macam contoh kawan saya Nabil letak harga yang proper, tiba-tiba orang main-main nak kata apa Nabil letak harga Yahudi, tiba-tiba orang tak beli dekat dia. Bayangkan bawah dia ada dropshipper yang selama ni tengah PKP, depa tak ada duit, depa jual barang Nabil, depa dapat duit makan. You buat perangai macam tu, tak ada orang beli dekat dropship ni, kesian depa nak makan macam mana. Hanya kerana you tak ada duit, you tak ada ilmu, dan you berasa aku nak buat perangai aku ikut suka aku. Awak telah merosakkan round tu, circle sistem ekonomi yang ada pada seorang Islam. Betul. Itu jenuh menjawab tu. Jadi saya bagi tahu dulu. Sebab tu saya tanya tadi soalan, apa hukum untung 100%? Kebiasaan semua orang, dia tak tahu dan dia rasa macam ini jahat, dia akan kata ini tak baik ni. Tapi sebenarnya dalam Islam benda tu boleh dulu. Selesaikan dulu yang tu. So untung 100% dibenarkan dalam Islam. Hanya sahnya bila satu orang yang baik, dia boleh pergi sampai 100%. Kata Syekh Nuruddin, dalam kelas Syekh Nuruddin, kami dengar Syekh kata apa? Untuk orang yang berniaga dan orang yang membeli, kedua-duanya boleh bagi sedekah. Terkejut para sahabat. Macam mana sedekah orang yang membeli dan orang yang, kalau orang yang membeli, okeylah kita tahu dia bagi sedekah sebab apa? Dia beli, tak apalah, keep the change. Kita tahu itu sedekah dia. Orang yang menjual, macam mana dia sedekah? Dia sedekah dalam keadaan, kata guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, bila dia tahu dia boleh letak dengan harga 450,000 harga rumah. Dia tahu dengan pengalaman 15 tahun, aku letak harga ni orang mesti beli punya. Tapi aku letak 420,000, rendah sikit. 30,000 itu adalah sedekah aku. Nampak? Boleh faham? Jadi Abang Syafiq lepas ni dah tahu dah harga rumah ni boleh pergi tinggi. Jangan letak rendah dulu. Letak tinggi, kata abang punya pasal saya bagi rendah. Yang lebih itu sebenarnya adalah sedekah Abang Syafiq pada orang.
Wallahu a'lamu bissawab. Jadi semoga kita apa yang kita lakukan ini Ustaz jangan mengganggu perniagaan orang lain. Kalau kita tidak faham, tidak mahir tentang perniagaan seseorang, kita jangan kita offhand sebab kita hanya tahu bercakap kadang-kadang tapi sedikit sebanyak ia akan affected people's business. Yes. Dan kalau ini kita orang panggil cakap sedap mulut. Yes, kalau kita Kalau rasa kita orang Penang cakap apa? Sembang kari. Sembang. Sembang kari. Sebenarnya Ustaz, kalau kita tak mampu, kita buat tak mampu. Kata orang tu kita ukur pada baju badan sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu. Okey Ustaz, kita dah hampir ke akhir rancangan. Tapi sebelum itu Ustaz, anda ada satu soalan lah Ustaz. Okey. Orang-orang kita ni Ustaz suka gunakan slogan kata ni tau Ustaz. Alah, okey apa, be open minded. Kolot. Tapi sebenarnya Ustaz, hukum tetap hukum dan niat tidak menghalalkan cara. Okey, anda ada soalan. Anda rasa ini untuk kita semua untuk kita perbaiki diri kita sendiri. Dan okey, niat seseorang wanita terutama sekali pada kaum ibu tunggal Ustaz, beliau ingin mencari nafkah untuk keluarga. Dan bila beliau saya dah tahu dah soalan ni nak pick up mana. Saya dah tahu dah soalan ni nak pick up mana. Tapi tak apa, teruskan tanya. Okay, bila beliau membuatkan suatu mempromosikan sesuatu, maaf cakap, perlu memperagakan bentuk badan mereka, melakukan aksi-aksi yang selalu kita nampak lah. Tapi soalan-soalan begini tidak kita offended anybody. Ini hanya diskusi untuk diri saya sendiri juga. Dan contohnya Ustaz, misal kata kalau seorang ibu tunggal menjual nasi rawan tapi banyak nama, for all the names, suddenly she wants to come here like, maaf cakap, nasi rawan janda, teh tarik janda. Is it a specifically must use that gender as a attractions? Okay, sebab apa saya tanyakan soalan Ustaz ni? Kerana ia akan balik pada topik saya. How halal is your halal? Okay, because kalau kita have that kind of marketing strategy, apa yang kita tak, orang akan datang ke kedai kita. Tapi niat mereka yang datang mungkin ada sesuatu yang macam is naughty thoughts, you know. Dan bila kita manusia, sebagai wanita juga, bila kita dapat pujian sedikit sebanyak, kita macam shock macam sikit kan ada rasa juga. Jadi mestilah shock. Of course kalau niat kita terutama sekali nak cari nafkah, tapi bila all this kind godaan kita sikit sebanyak terlari daripada nawahi itu kita untuk mencari nafkah. Setuju. Jadi how halal is your halal? Keberkahan rezeki itu affected tak Ustaz dengan adanya sebegini? Pencerahan Ustaz, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mula dengan selawat sebab bukan jawapan saya yang paling baik. Tapi jawapan yang pertama saya nak bagi tahu, untuk menyelesaikan bab ni, Abang Syahid dengan Syafiq bertanggungjawab kena menikah dengan dia. Tadi Ustaz, saya dah bernikah dah. Tak kisah, tak ada masalah. Hilang terus Syafiq. Ini Syafiq hilang terus. Dia kata, abang, betul ah? Subhanallah. Sebab dari persoalan yang diajukan oleh Puan Ana tadi menunjukkan bahawa orang perempuan dia kena ada orang lelaki dengan dia. Kalau tak ada, dia tak ada orang yang kontrol dia disebabkan naluri dia. Bukan saya yang kata, tetapi seorang perempuan sendiri yang bagi tahu. Dan saya yakin maklum semua perempuan dengan benda ni. Semua orang perempuan tahu kalau kita puji, orang suka kita. Orang lelaki lagi puji lagi dia buat benda bodoh. Oi, abang, you handsome lah abang. Ya, saya try tengok kalau rambut dia guna. Kan, orang lelaki mati lampu mati. Kan, orang lelaki macam tu. Orang lelaki memang perangai dia macam tu. Lelaki puji lagi benda bodoh dia buat. Sebab itu balasan Allah kepada orang lelaki dan perempuan berbeza. Balasan Allah kepada orang lelaki di akhirat adalah menyediakan bidadari. Balasan Allah kepada orang perempuan dengan menyediakan semua benda yang dia inginkan di dunia ni untuk dia. Dia nak rumah besar, dia nak emas, zamrud, delima, sapphire ke apa, semua dia akan dapat di syurga esok. Sebab itu dia berbeza. Sebab tu ada orang tanya, kami dapat tak bidadara ke apa semua? Bidadara memang ada dalam syurga. Sebab itu nama dia wildan. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah kan, wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Kan dia hidang kan. Siapa yang bawa? Wildan. Wildan lelaki bukan perempuan. Wildan lelaki. Dia bukan perempuan. Jadi bidadara memang ada. Tapi kenapa Allah tak abang wildan tu untuk orang perempuan? Allah Ta'ala abang orang perempuan lebih kepada harta, rumah, tanah, ladang, buah-buahan, taman. Sebab itulah yang orang perempuan dia nak sebenarnya duduk di atas muka bumi. Bukan dia tak sayang suami dia. Orang lelaki kita kena faham benda tu. Sebab itu hukum kepada orang perempuan melayani suami sangat dititik beratkan. Sebab orang perempuan cenderung untuk nak divert pemikiran dia. Bila dia nak rumah, dia nak handbag, dia nak makeup. Nampak? Orang akan setuju dengan percakapan saya. Pertama sebab saya dah menikah. Dan saya menikah dalam tempoh 8 tahun yang pertama yang orang kata ada ujian tu. Alhamdulillah kita survive dan elok apa semua. Poin yang saya nak bagi tahu, orang perempuan dia mudah cenderung untuk tak apalah, aku boleh layan aku punya cerita Netflix aku boleh enjoy makan call food, Grab food, Food Panda ke apa ke, and then aku boleh settle, aku dapat baju baru, aku boleh shopping handbag, aku ada kereta, enough untuk aku, okay, aku boleh tidur malam. Lelaki tak boleh, dia kena, kalau dia ada isteri, dia nak isteri dia tidur dengan dia, baru dia boleh tidur malam. Sebab tu hukum dia akan bagi tahu orang perempuan sangat berat hukumnya kalau dia tak melayani suami dia. Nampak tak? Sebab apa kena ada hukum begitu? Kenapa tak ada hukum? Lelaki sangat berat hukuman kalau tak layan isteri. Mana lelaki tak pernah layan isteri dia? Dia mau. Kecuali lelaki yang ada masalah. Sebab tu baru kita tahu lelaki yang ada masalah, orang lelaki yang dia tak layan isteri dia. So kita tahulah sama ada dia gay, dia ada perempuan simpanan. Nampak? Kita akan tahu benda tu. Kalau orang perempuan dia tak layan suami, orang tak kata dia ni ada lelaki simpanan. Tak ada. Sebab kita tahu dia mudah divert. Perbincangan umum memang itu perbincangan dia. Okey, balik kepada yang tadi ya. Jadi pertama, sebab itu di sini dalil menunjukkan kenapa Nabi sangat mencintai ibu tunggal dan anak yatim. Okey, kena faham. Sebab ibu tunggal, dan bukan kita kata ibu tunggal, ada seorang kata kenapa selalu menggambarkan ibu tunggal ini ataupun single mother ini ataupun kita kata janda ini dengan sexual punya situation. Bukan kita, sebab tu orang tua kata tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Bukan masyarakat yang nak mengata macam tu. Tetapi bila itu, sebab itu kita kata hebatnya orang Melayu. Kita semua Melayu termasuk Melayu ni dia ambil daripada Thailand, Brunei, Singapura, Indonesia, Malaysia, sampai sikit ada Kemboja. Itu semua tu Melayu, kepulauan Melayu. So sebab itu kita Melayu, apa saya nak kata tadi, sebab itu kita Melayu hebat orang tua kita kerana benda keliling ini menjadi sahabat kepada kita. Contoh, kita nak bagi pantun pun, kuning emas masaknya padi, 2, 3 kucing berlari. Benda keliling menjadi sahabat kepada kita. Jadi salah satu benda yang ada dalam kehidupan kita adalah ibu tunggal, janda, single mother. Jadi bila orang tengok perbuatan itu, okey, sebab itu ini petua saya pesan. Maafkan saya ya Puan Ana kalau saya bercakap ini, maafkan saya ya, maaf yang. Okey. Sebab itu untuk orang lelaki, bila dia nak berkahwin, kita para asatiza akan nasihatkan kahwin dengan anak dara terlebih dahulu. Sebab itu nasihat Nabi. Orang tanya kenapa, apa logiknya? Logiknya ialah anak dara kalau jadi apa-apa dalam keluarga, dia akan mempertahankannya sebab itu adalah perkahwinan pertama dia. Betul. Adapun janda atau ibu tunggal, dia dah melalui proses perceraian itu. Jadi bagi dia, abang, kalau abang rasa tak selesa dengan saya, abang ceraikan saya. Itu jadi perkara mudah bagi dia. Sebab dia dah biasa jadi begitu. Ini kajian yang orang buat. Bukan kita somborono nak mengata kepada ibu tunggal. Jangan cepat rasa kita nak. Sebab kalau you tak belajar, macam mana kita nak educate? Kalau you cepat rasa, if you tutup. Sebab saya daripada awal tadi, cuba tengok cara saya jawab. I put my point one by one. Takkan tiba-tiba dalam tajuk ni, saya nak jadi orang yang nak mengata kepada janda dan ibu tunggal, ini seksual punya simbol. Takkan tiba-tiba macam tu. Tak logik lah. Dah sejam saya bercakap benda yang elok. Tiba-tiba tajuk ni saya nak jadi. So, please letak saya pada neraca yang elok. Jangan al-kailu bimikialain. Jangan satu benda timbang tapi dua penimbang. Yang tadi, okey, ustaz bagus. Yang ni, ustaz ni kira nak mengata kat janda. Janganlah macam tu. Al-kailu bimikialain tak mau.
Satu benda, timbangannya 2. Tak. Timbang saya dengan timbangan yang tadi juga. Macam mana saya atok point saya one by one. Sebab kalau orang lain nak jawab soalan ni mudah aja. Orang akan jawab satu-satu macam tu je. Tapi saya tak. Saya nak explain dulu bagi orang faham. Supaya kena faham Islam bukan agama hukum. Islam bukan nak, oh ini memanglah orang janda ni memang macam ni lah perangai dia. Berdosa duk cari harta dengan cara macam tu. Islam bukan macam tu. Islam ada step dia. So yang pertama kita kena faham, kita manusia ada habit. So orang perempuan, bila mana dia sudah ditinggalkan, ingat, ini very important, especially ejen rumah dan juga DJ. Apa dia? Dah betul. Orang akan selesa nak main cerita dekat kita. Ingat kes perceraian, cerita betul hanya diketahui oleh suami isteri itu sahaja. Orang ketiga tak akan tahu apa cerita betul sebenarnya yang berlaku. Yes. So kalau kita jadi pendengar, kita dengar suami, dia pun bercerai, suami isteri, so suami cerita kat kita dengar, oi kesian lah ya Allah, dia ni betul kesian perempuan ni jahat. Lepas tu kita dengar pula perempuan ni kata, oi rupanya lelaki ni jahat. Sebenarnya kita tak tahu siapa dia yang tambah cerita atau apa cerita yang betul. Cerita yang betul hanya mereka dua sahaja yang tahu. Jadi Islam dia nak kena hukum secara umum. Bila secara umum, kisah betul hanya mereka saja dua yang tahu. Maknanya janda ni kita tak tahu sebab apa dia bercerai, apa kita tak tahu. Jadi kita kena letak hukum yang umum kepada semua. Apa dia? Orang yang dah ada pengalaman, dia pasti akan tahu bagaimana cara dia nak handle pengalaman tadi. Dia tahu orang lelaki tang mana yang dia suka. Sebab tu kalau sebelum dia kahwin, dia banyak nak duduk pada wajah dia. Lepas dia dah kahwin dan tinggal, dia wajah dia tak berapa sangat. Dia akan lebih kepada bentuk badan. Sebab dia tahu struktur tertentu disukai oleh lelaki itu. Dia tahu. Kenapa dia tak tulis nasi lemak seksi? Kenapa dia tulis nasi lemak janda? Sebab dia tahu lelaki perkataan janda itu lebih attract daripada perkataan seksi tadi. Boleh faham? So, ini sebab tu kita nak letak hukum, kita akan hukum umum. Bukan kita nak hukum nak menyerang, tidak. Kita nak hukum umum dulu. Sebab inilah lumrahnya. So itu syarat yang pertama, bukan syarat yang pertama. Untuk jawab soalan ini, pertama sekali dalam masyarakat, please, yang lelaki, tolong jangan tinggalkan orang perempuan. Buruk macam mana dia pun, tolong perbetul dia. Sebab asal-asal memang dia dah bengkok. Yes. Asal-asal orang perempuan bengkok. Tak ada siapa kata orang perempuan mai kat kita lurus. Hatta Siti Khadijah, hatta yang lain. Mereka sebab suami mereka yang ada 12 orang isteri ini sangat menyantuni isteri mereka. Nabi relax. Nabi tahu asas dia. Nabi tahu isteri yang aku dapat adalah tulang rusuk yang bengkok. So aku pun betul. So kalaulah mereka buat perangai bengkok, itu memang mereka. Boleh faham? Alright, clear. Sebab tu saya kata soalan ni saya dah tahu dah penghujung dia nak pergi ke mana, saya dah tahu lah. Dia akan drag masa kita, dia akan drag sebab kita kena bincang tentang tu sebab orang sensitif. Tajuk ni sangat sensitif, especially, maafkan saya, untuk pengetahuan kakak, abang-abang tahu tak dekat Malaysia ada satu negeri namanya Terengganu. Terengganu adalah salah sebuah negeri daripada negeri-negeri di Malaysia. Pada tahun 2018 atau 2017, maafkan saya kalau saya silap, jumlah ibu tunggal adalah seramai 400,000 orang. Okay. So please jangan anggap isu ni biasa. Dia isu yang sensitif. Sebab mereka ramai. Orang ibu tunggal ni ramai. Even kawan saya ada, mereka ada. Cuma sebab tu saya nak kena menyantuni, nak jawab benda ni. Sebab benda ni sangat sensitif. Bila orang dengar tajuk ni, dia dah ready dah. Dia ni nak kata apa? Sikit-sikit ibu tunggal. Dia pada ready macam tu. So kita nak bagi tahu, kata no. Kita ikut sunnah Nabi. Cara kita adalah cara Nabi. Apa dia? Kita akan sayang dengan ibu tunggal, anak yatim. Sebab inilah orang yang ada di keliling rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even guru-guru kami pun mereka membela ibu-ibu tunggal. So sekarang baru kita faham kenapa Nabi bela ibu tunggal, sayang ibu tunggal. Sebab apa? Kalau lepas tali, dia akan terus. Itu bahaya. Sama juga macam lelaki. Selama mana boleh, janganlah tinggalkan isteri kita. Sebab tu Allah bagi tahu seburuk-buruk benda halal yang Allah paling tak suka, benci adalah perceraian. Kenapa?
Kerana dia akan mengundang benda lagi mudarat, lagi mudarat, lagi mudarat. Kita rasa kita selesai masalah kita, betul masalah kita selesai. Tapi lepas tu, sebab kita bukannya bercerai-cerai mati. Tak. Dia bercerai-cerai tu semua nak hidup. Hidup tu pula 20 tahun, 30 tahun. Maka dia akan mendorong pula membawa kepada masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Jadi please yang lelaki jangan. Okey, barulah kita balik kepada soalan tadi. Lepas dah nasihat macam tu. Orang yang menggunakan benda-benda yang berunsur ke arah yang tidak baik, menjurus ke arah seksual. Pertama, kita kena bagi tahu kaedah ini termasuk dalam strategi. Memang masuk dalam strategi. Kalau tidak, takkan BMW nak jual kereta BMW letak perempuan pakai bikini. Ini memang strategi dia. Takkan kot okey, salahkah? Maaf. Saya cakap ni elok-elok, jangan salah faham. Salahkah kalau bagi Abang Syafiq buat iklan minum air kotak? Tak salah. Tapi pasal apa nak buat iklan minum air kotak kena bagi orang perempuan juga minum? Nampak tak? Apa kena mengenai air kotak tu dengan orang perempuan? Orang perempuan tu pandai ke nak bancuh air kotak tu? Tak. Tapi sebab dia adalah strategi. Termasuk dalam strategi. So kita kena mengaku itu adalah strategi. Alright? Tetapi strategi ini tidak akan lama. Sebab apa? You nak berniaga sampai bila? Kalau you nak berniaga sampai bila-bila, strategi ini akan pudar bila berlaku sesuatu pada perkara yang tidak kita ingini. Contoh, satu orang perempuan, dia ada struktur badan yang tertentu yang ekstra daripada orang lain. Jadi bila dia ada macam tu, bila dia nak over, orang pergi kat kedai dia sebab nak tengok badan dia over. Okey, berapa lama? 2 tahun? 3 tahun? Kemudian bila dia dah menikah, tiba-tiba kawan dia, husband dia tak bagi dah dia, maka perniagaan dia jadi macam mana? Macam mana dengan kawan-kawan keliling yang berniaga sekali dengan dia? Nampak? So, strategi ini tidak lama. Tak akan bertahan lama. Yang khawatirnya ialah bila tak bertahan lama, maka mulalah akan mengundang strategi-strategi yang tak elok lagi lepas tu. Dah orang tak main beli. Tunjuk gambar saya tak cukup. Kena tunjuk gambar dengan bagi nampak baju dalam sikit kot. Kena nampak tak? Dia akan pergi extra. Sebab tu Nabi dah bak. Yang benar mutasyabihat, kalau kita join dia, kita akan cenderung ke arah nak pergi ke arah yang haram. Boleh faham? Jadi kepada ibu-ibu tunggal yang struggle dalam berniaga, rapatlah dengan jabatan agama, rapatlah dengan jabatan kebajikan masyarakat, biar mereka bantu anda supaya anda sentiasa ada kuliah pengajian, sentiasa ada, nak berniaga, tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu kata, strategi ada yang bertahan lama, ada yang tidak, dan strategi dengan menggunakan benda-benda yang melibatkan maruah diri tak akan bertahan lama. Hadza wabillahi taufiq. Masya Allah, Ustaz jelas sekali ya. Dan inilah tujuan kita, tujuan Ana untuk adakan ceramah sebegini atau program seperti ini adalah untuk kita semua pelajari. Baik Ustaz, saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih sekali daripada Ana kerana sudi bersama-sama dengan Ana pada program Ana yang pertama ini. Dan kalau kita rungkaikan keseluruhannya, ialah Ustaz telah terangkan lebih jelas lagi bahawa setiap rezeki itu terpulang pada niat. Dan Ustaz telah jelaskan satu persatu bahawa don't be a judgmental. Kita tidak tahu apa isi hati mereka yang membuat bisnes tersebut, dan sekaligus jangan kita merosakkan bisnes anda jika kita tidak ada ilmu pengetahuan dalam perniagaan seseorang. Betul. Dan Ustaz, sebelum saya akhiri juga Ustaz, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Syahid dan juga Syafiq kerana sudi bersama-sama dengan saya. Best partner. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada Ustaz. Saya minta ampun maaf seandainya ada keterlanjuran kata. Dan sebelum saya akhiri juga Ustaz, saya ingin petik sedikit kata-kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dipetik daripada hadis Tirmizi Ustaz. Betulkan saya kalau saya salah Ustaz. Beliau berkata sabda dalam hadis Tirmizi, miliki hati seperti hati burung pada peniaga sekalian. Kerana seandainya Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dan kembali lapar dan kembali pergi petang dalam keadaan tenang.
Betul. Ya, itulah kita harus memiliki hati seperti burung dan kita bertawakal kepada Allah selain kita usaha. Dan Betul. Ustaz, sebelum tu saya juga Ustaz, kerana video Ustaz yang saya lihat menerangkan betapa solat duha itu change your life. You know that I am one of the person that starts to follow after I watch a video, dan alhamdulillah it changed my life. Dan saya ingin juga menyeru kepada mereka, peniaga-peniaga sekalian, amalkan solat duha kalau ada masa, dan kerana it will change your life. Kalau nak tahu, saksikan video Ustaz Don Daniel, kerana beliau akan terangkan lebih jelas lagi. Baik Ustaz, saya terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kerana kita telah pun over the time dan terima kasih. Ini saya punya hadiah. Masya Allah, Allah saja yang dapat membalas. Baik. Jazakallah khair. Okey, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain kesempatan di lain program Ana, kerana di setiap program Ana akan ada topik-topik yang hangat, yang menyengat tapi bermanfaat. Amin, insyaAllah. Okey Ustaz, dengan itu saya tinggalkan semua dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.